إلا أنت نعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pada pagi yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala gandakan, lipat gandakan lagi ganjaran dan balasan untuk kita. Allah kurniakan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Abang-abang, kakak-kakak muslimin muslimat dan rahmati Allah, insya-Allah tajuk tazkirah pada pagi ini ialah antara tanda-tanda Allah cintakan hamba-Nya. Itulah seseorang itu akan disibukkan atau dia akan menyibukkan dirinya dengan kalam Allah. Kita selalu sebut bahawasanya kita sayang, kasih, cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari kita. Sekarang ni kita nak tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu daripada tanda kata Allah sayang, kasih, cintakan kita ialah Allah sibukkan kita dengan kalam Allah. Allah sibukkan kita dengan Al-Quran. Kalau sekiranya perkara ini berlaku dalam kehidupan kita, maka menunjukkan, menandakan bahawasanya kita ni disayangi, dikasihi oleh Allah. Dan di sana ada banyak tanda. Di sana ada banyak tanda kata Allah sayang dan kasih kepada hamba-Nya. Dan salah satu apa yang kita kongsi pada pagi ini ialah seseorang tu akan disibukkan oleh Allah dengan kalam dia. Sebab kalam Allah ni dia ada kelazatan dan ada kemanisannya yang tersendiri. Alhamdulillah pagi ni kita dengar beberapa potong ayat Quran yang dibaca oleh Tuan Imam kita, masya-Allah. Suara yang merdu, suara yang sedap, masya-Allah. Ada sebenarnya Al-Quran ni dia ada lazah dia sendiri. Bahkan setiap amalan tu mempunyai kelazatannya yang tersendiri. Semayang ada kelazatannya sendiri, puasa ada kelazatannya sendiri, bersedekah ada kelazatannya sendiri, silaturahim ada kelazatannya sendiri, amar ma'ruf nahi munkar ada. Mana semua amalan yang diperintah oleh Allah ada kesedapan dan ada kelazatannya yang tersendiri. Seperti mana Allah kurniakan kepada kita nikmat di dunia. Kita dalam masyarakat kita ni derian ada berapa jenis derian? Ada musangkinya, ada D24-nya, ada kalau dulunya kucing tidung ke apa agak wallahualam kan. Ada derian kampungnya macam-macam, dan setiap jenis derian ni ada rasa dan kelazatannya yang berbeza. Buah rambutan contohnya, muatan kawinnya, muatan delinya, muatan macam-macam, tapi kelazatan dan kesedapannya berbeza. Begitu juga dengan ibadah. Dan salah satu daripada kelazatan yang Allah Ta'ala kurniakan ialah bila kita membaca kalam Allah ataupun kita sibuk mempelajari dan menghayati isi kandungan yang ada dalam kalam Allah. Mafhum firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugikan, agar Allah menyempurnakan kepada mereka balasan mereka dan menambahkan kepada mereka dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surah Fatir ayat 29 hingga 30. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala memuji. Allah Subhanahu Wa Taala memuji. Ni ayat Allah Taala puji hamba-Nya. Jadi marilah kita tengok, adakah kita ni termasuk di kalangan hamba yang dipuji oleh Allah ataupun tidak. Yang pertamanya Allah Ta'ala kata
Mereka yang dipuji oleh Allah ialah mereka yang sentiasa, selalu, ingat, sentiasa, selalu membaca kitab Allah. Maka sebab itulah jangan kita jadikan membaca kitab Allah ni program tahunan sahaja. Musim Ramadan, Masya Allah, sibuk kita dengan tadarusnya, sibuk kita dengan macam-macam. Bukan tak bagus tak, bagus. Tapi Allah Ta'ala nak daripada hambanya selalu, setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Kita tak mahu benda ni menjadi budaya dalam masyarakat kita. Hanya dalam bulan Ramadan saja kita kenal Al-Quran. Hanya bulan Ramadan saja Quran kenal kita. Hanya bulan Ramadan saja Quran yang ada di rumah kita tu disentuh. Budaya ni kita tak mahu dah. Kita nak buang habis. Kita nak setiap hari. Sebab bila benda tu benda seronok, bila benda tu benda yang ada kelazatan, maka sudah pastilah ianya akan menarik kita untuk kita dampingi benda tu. Ni kita layari internet ni berapa jam sehari, dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya, dengan macam-macam. Pasal apa kita boleh bagi masa yang banyak untuk melayari internet? Pasal apa? Sebab ada kelazatan, ada kesedapan, ada kesemukannya sendiri. Quran berapa kali kita baca sehari semalam dalam kehidupan kita. Maka sebab itulah benda-benda ni kita kena ingat, sahabat-sahabat muslimin muslimat rahmatullah Allah, kalau generasi kita yang ada sekarang ni kita membelakangkan Al-Quran, kita tak ambil berat tentang Al-Quran, apa akan jadi kepada generasi yang akan datang? Apa akan jadi kepada generasi yang akan datang? Maka sebab itulah di zaman kita ni, kita ambil berat tentang Al-Quran, insya-Allah anak cucu kita nanti juga akan ambil berat tentang Al-Quran. Baru ni dalam kuliah saya mungkin bulan lepas, saya sebut tentang masa depan anak muda kita. Masa depan generasi yang ada ni, anak cucu kita ni, sekiranya mereka tidak memahami Islam, sekiranya mereka tidak berpegang dengan Islam, apa akan jadi kepada negara kita, wallahu alam. Sebab kadang-kadang ada ibu bapa, bila kita sebut kata hantarlah anak pergi mengaji, pergi belajar agama, dia kata dah pandai baca muqaddam dah, okey dah tu. Jadi mentaliti dia bila sebut kata mengaji agama ni, boleh baca muqaddam, boleh baca Quran, selesai. Sedangkan di sana banyak lagi benda yang berkaitan dengan agama yang perlu dipelajari. Sama ada kita boleh pelajari secara langsung ataupun secara tidak langsung. Maka kita sebagai ibu bapa pesan pada anak-anak, pergi mengaji, pergi belajar. Walaupun mereka ada bekerja, walaupun mereka duduk di mana, pesan suruh pergi surau, pergi masjid. Dampingi orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya kita nak generasi kita ni menjadi generasi yang boleh menyelamatkan negara kita. Ini yang pertama Allah Ta'ala sebut, selalu membaca Al-Quran. Ini adalah golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keduanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut juga, ia adalah golongan yang mendirikan solat, semayang. Semayang dalam masyarakat kita mengikut kajiannya, berapa peratus saja yang semayang 5 waktu sehari semalam? Cik kita bayang tengok. Negara kita negara Islam, majoriti pemimpin kita adalah beragama Islam. Tapi yang benar-benar mendirikan semayang 5 waktu sehari semalam, berapa peratus di kalangan umat Islam yang ada di dalam negara kita? Maka sebab itulah kesalahan yang pertama Islam letakkan di atas kepala ibu bapa. Kesalahan yang pertama, bila anak-anak tak semayang, bila anak-anak jadi tak baik, bila anak-anak jadi rosak, kesalahan yang pertama Islam letakkan di atas kepala ibu bapa. Sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu
yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi atau kama qala alaihi wasallam. Rasulullah kata setiap anak yang dilahirkan maka lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan baik, lahir dalam keadaan Islam. Tapi yang mencorakkan anak-anak tadi ialah mak ayah dia. Guru-guru ni bila dah besar sikit baru lagi hantar pergi sekolah. Betul tak? Bila besar sikit baru kita hantar pergi sekolah. Tapi didikan yang pertamanya ialah daripada ibu bapa. Maka sebab itulah didikan yang pertama ni kita kena betul-betul didik mereka mengenali Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenali Islam, tahu tanggungjawab mereka menjadi seorang hamba Allah di atas muka bumi. Tapi bila pendidikan awal kita dah silap, dah salah, maka sekiranya tanpa bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan anak-anak tadi dia akan melencong. Maka sebab itulah daripada kecil lagi, bab semayang ni Rasulullah pesan pada kita daripada kecil lagi. Muru auladakum bis-salah wa hum abna'us sab'. Muru ni amar, perintah, paksa, suruh anak-anak kamu mengerjakan semayang seawal umur mereka 7 tahun. Mana 7 tahun tu kena perwajibkan dah, kena perintah daripada, kena paksa dah. Ulama kata bererti sebelum tu kita kena ajak dah. Sebelum anak-anak mencapai umur 7 tahun kita dah kena ajak dah semayang kat depa. Bila dah sampai umur 7 tahun tu kita dah boleh paksa dah. Pasal apa? Pasal mereka dah reti dah. Tapi kalau umur 7 tahun paksa, dalam keadaan mereka tak reti, mereka nak semayang macam mana? Mereka nak semayang macam mana kalau mereka tak reti? Maka sebab itulah kita sebagai bapa ni kena ambil berat benda ni. Jangan kita pandang remeh-temeh tentang semayang ni. Sebab semayang ni Rasulullah sebut sebagai tiang agama. As-salah imaduddin. Dan di antara pesanan Nabi SAW ialah as-salah, as-salah, as-salah. Rasulullah peringatkan kita tentang semayang. Dan semayang adalah antara amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, setelah dia sedar daripada pingsan dia kerana dia ditikam di pagi subuh, ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi laknatullahi alaihi. Terboreh perut Sayyidina Umar, semayang subuh tak ada nak sempurna. Bila dia sedar dia dah pingsan, dia tanya kaifas salah. Cerita bayang tengok, kaifas salah, bagaimana semayangku tadi, sempurna ke belum, cukup ke tak cukup? Ya Amirul Mukminin, dalam keadaan perut terboreh, minum air keluar ke perut. Tapi di antara perkataan yang pertama yang keluar daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kaifas salah. Maka kita sebagai ibu bapa kena ambil berat tentang semayang. Pastikan anak-anak kita ni boleh mengerjakan semayang, melaksanakan semayang. Ajak dari kecil lagi. Jangan kita lepas peluang ni. Sebab kalau sekiranya mereka pandai semayang melalui kita, maka kita akan dapat pahala amal jariah, masya-Allah. Sebab itulah ulama-ulama kata biarlah anak-anak kita, cucu-cucu kita boleh baca Fatihah melalui kita. Biarlah ada anak kita, cucu-cucu kita boleh baca Fatihah melalui kita. Kerana besar ganjaran dan balasannya yang akan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Yang ketiganya, Allah Ta'ala puji golongan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, sama ada mereka bagi itu secara sembunyi dan terang-terangan.
Tak salah kita nak bersedekah secara sembunyi, dan tak salah juga kita nak bersedekah secara terang-terangan. Sebab sedekah ni sebenarnya tak perlu kepada ikhlas pun. Sedekah ni tak perlu kepada ikhlas pun. Sebab kalau nak tunggu ikhlas, tak tahu tahun bila baru nak ikhlas. Macam semayang juga, kalau nak tunggu khusyuk, tak tahu tahun bila baru nak khusyuk. Ni pasal apa? Tak semayang, tak khusyuk pun semayang pun, teringat merata hala. Kalau tak buat bagi dah. Begitu juga dengan sedekah. Kalau kita nak tunggu ikhlas baru nak sedekah, tak tahu tahun bila, mati pun tak main ikhlas. Itu sebab amalan-amalan ni dia kena buat, kena paksa. Sebab tu lah disebut paksa. Jadi benda tu bila dipaksa, barulah kita akan dapat natijah dia. Ya. Dulu kita masa kecil-kecil dulu, mak kita sumbat masuk makanan dalam mulut kita. Maka bila dah kita biasa dengan benda tu, kita makan nasi rasa sedap, kita minum susu rasa sedap, kita makan gula rasa sedap. Mana pasal apa? Hasil daripada mak kita dulu paksa kita, sumbat dalam mulut kita. Begitu juga dengan amalan ibadah, kena paksa diri kita. Sebab itulah bila ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayyu sadaqati a'zamu ajra ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, manakah ganjaran dan balasan sedekah yang paling besar? Manakah ganjaran balasan sedekah yang paling besar? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhsha al-faqra wa ta'mul ghina, atau kama qala alaihi wasallam. Nabi kata sedekah yang paling afdal, yang paling besar ganjaran dan balasannya ialah yang pertamanya, kata Rasulullah, ketika kamu sihat. Sahihun, ketika kamu sihat. Masa kamu sihat, kamu kena sedekah banyak, kena infak banyak. Sebab dalam hadis yang lain Nabi kata jangan sampai tunggu kamu sakit baru nak faraid. Ni tolong bagi kat masjid ni tolong bagi kat sekolah ni tolong bagi kat mahad ni tolong. Pasal apa? Pasal dah sakit, tak boleh nak ke mana tu. Bukan tak boleh, bukan tak dapat pahala, dapat, tapi markahnya rendah. Sedekah nak dapat markah tinggi ialah masa kita sihat. Masa makan pun duk lalu, berjalan merata hala pun duk boleh lagi. Kan? Duk sonok nak shopping lagi. Masa tu sedekah. Besar ganjaran dan balasannya di sisi Allah. Yang keduanya Rasulullah kata, syahihun. Kamu sedekah, besar ganjaran dan balasannya ketika kamu rasa kedekut. Sebab itulah saya sebut tadi, sedekah ni tak perlu kepada ikhlas. Sebab masa kedekut nak ikhlas nak tahu apa. Jadi masa ada perasaan kedekut tu, masa tu kita sedekah, besar ganjaran dan balasannya. Manusia dengan kedekut ni susah nak pisah. Manusia dengan kedekut sampai ada haji bakhil lah kira. Susah nak pisahkan melainkan orang yang Allah Ta'ala selamatkan saja. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata apa? Khuliqa innal insana khuliqal insanu qatura. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta manusia ni, antara sifat kekurangan yang ada kepada manusia ni qatura, manusia ni kedekut. Ini di antara sifat yang tak baik yang Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam diri kita, yang Allah suruh kita lawan sifat ni. Itu yang disebut sebagai mujahadah, suruh lawan. Didik nafsu kita, jiwa kita. Jadi bila sifat ni ada dalam diri kita, maka kita kena buang sifat ni. Kena didik hawa nafsu kita. Dia orang kedekut ni, kadang-kadang dengan pasangan dia pun dia kedekut, dengan bini dia pun dia kedekut. Orang kedekut ni bukan kata dengan orang lainnya, dengan bini dia pun dia kedekut.
Sehingga pernah berlaku di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang isteri datang bertemu Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya suami saya ni rajulun sa'luk, la yu'tina ma yakfina." Ya Rasulullah, ni suami saya ni kedekut nak mampu. Kalau orang utara kata kedekut baik, kedekut nak mampu. Dia bagi perbelanjaan kat kami tak cukup. Fatwa yang dia nak dari Rasulullah dia kata apa? Ya Rasulullah, boleh tak aku dah ambil duit suamiku ni senyap-senyap, dia tak tahu, aku pergi seluk je dalam poket dia, boleh tak? Dia tak nak mengupat ulama Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kumpul di sana ada beberapa asbab yang tak dinamakan mengupat. Di antaranya ialah kerana kita nak ambil fatwa, kerana kita nak tahu hukum. Sedangkan secara zahirnya dia habaq keburukan suami ni, dia mengupat lah. Tapi dalam bab ni ulama kata tak dinamakan mengupat sebab dia nak tahu hukum. Dia nak tahu apa? Boleh tak dia nak ambil duit suami dia ni sengap-sengap? Rasulullah kata apa? Khudhi ma yakfiki wa waladaki, atau kama qala alaihi wasallam. Rasulullah kata kamu boleh ambil duit suami kamu senyap-senyap, tapi untuk keperluan kamu dan anak-anak kamu sahaja. Nak beli gelang tak boleh gaklah. Nak shopping sonok-sonok tak boleh, ambil sekadar keperluan boleh. Kalau suami kedekut, apa punya suami tak tahulah, kalau dengan isteri perkedekut kira memang wallahu alam lah. Dan yang ketiganya kata Nabi SAW, sedekah yang paling afdal ialah takhshal faqra, ketika kita takut miskin. Sebab kadang-kadang kita ni ditipu oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr, kata Allah. Syaitan ni sentiasa menjanjikan kefakiran untuk kita. Kadang-kadang kita nak infak, nak derma, nak sedekah. Zaman pandemik ni payah ke ni? Dia akan fikir macam-macam. Kita ni kadang-kadang risau benda yang tak menentu. Risau benda yang bukan dalam kerja kita, dalam tugas kita, dalam tanggungjawab kita. Kita risau masa depan anak-anak kita daripada makan tak ada makan. Risau masa depan kita esok tak sihat, esok macam mana. Kalau tak ada duit macam mana, kita risau belaka. Sedangkan benda tu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak salah kita nak merancang, tapi salah kalau kita merancang benda yang tak baik. Duk simpan duit ni pasal apa simpan duit? Esok tua sokot sakit, senang sikit. Tu yang tua sakit. Duk perhabis duit, duk ulang hospital, balik hospital, klinik, balik klinik. Pasal apa? Daripada muda simpan duit, niat nak sakit. Kenapa betul itu? Habaq kat anak-anak kita yang baru kerja tu, betul niat mereka. Dia bila duk niat daripada muda sampai tua, pasal apa simpan duit? Kokok tua sokot sakit. Sebab itulah tua je, alhamdulillah Allah hadiahkan dia benda yang dia nak daripada muda lagi. Pesan pada anak-anak kita, pesan pada cucu-cucu kita, simpan duit untuk memudahkan urusan ibadah kita. Pasal apa simpan duit? Untuk memudahkan urusan ibadah kita. Selesai, cukup. Kita nak pergi Mekah senang, kita nak pergi ziarah silaturahim senang, kita nak bersedekah senang, kita nak macam-macam senang. Pasal apa? Niat kita tu untuk memudahkan urusan ibadah kita. Sudah. Esok tua-tua, esok sakit ke tak sakit ke, orang nak jaga ke tak jaga ke, itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, dia kata Nabi SAW, antara sedekah yang besar ganjaran dan balasan di sisi Allah ialah wa ta'mulul ghina. Ketika kita duk bercita-cita kokok kurang sedekah boleh cepat kaya lagi kot. Kadang-kadang ada orang yang fikir macam tu, kalau dia kurang bersedekah cepat kaya sikit kot.
realitinya bukan macam tu. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, semua orang kenal Abdul Rahman bin Auf. Semua orang tahu, semua orang pernah dengar nama dia. Seorang jutawan yang masya-Allah duit tak habis-habis. Suatu hari dia selesai berniaga, bawa balik satu peti emas. Kira, uish, lebih. Siapa lebih banyak ni? Bincang-bincang dengan bini dia, kita sedekahlah yang lebih ni. Esok 2 peti emas pula bawa balik. Kira-kira, lebih banyak lah dah. Sedekah lagi. Lusa, masya-Allah. Bila orang tanya Abdul Rahman bin Auf, pasal apa harta hang ni tak habis-habis? Sedangkan dia datang ke Mekah, datang ke Madinah selai sepinggang je. Kalau orang utara kata apa, sekupang rabik pun tak ada. Bukan sekupang yang elok, yang rabik pun tak ada. Tapi bila dia duduk di Madinah, dia mula berniaga, Allah Ta'ala ganti balik. Bila orang tanya dia, macam mana kamu boleh jadi jutawan balik ni? Dia kata, aku berniaga dengan Allah. Kan dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut kan? Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugikan. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, mana kita berniaga dengan Allah, jangan kita takut rugi. Tak akan rugi pula kita berniaga dengan Allah. Sebab kita berniaga dengan Allah yang maha kaya, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang boleh bagi segala-galanya. Jadi kita nak risau apa? Nak takut apa? Berniaga dengan manusia ni kadang-kadang kena tipu lah, kena macam-macam. Manusia zaman sekarang, ya Allah, kadang-kadang kawan makan kawan. Dia kata nak tipu siapa? Kalau tak tipu kawan, biar tipu kawan, senang dia tu. Allah Akbar, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita dengan berkat syafaat Ramadan ni. Jadi 4 keadaan tu, kalau kita nak sedekah, besar ganjaran dan balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua ni adalah perniagaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berniaga dengan Allah. Terus sebab Allah Ta'ala kata, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kata Allah, Allah nak beli. Allah nak beli daripada kita ni diri kita. Kita semayang, kita puasa, kita berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bantu dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak beli diri kita. Dan Allah Ta'ala kata juga nak beli harta benda kita. Jual ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa ganjaran yang kita akan dapat? Bi anna lahumul jannah, kata Allah. Allah jamin syurga untuk orang yang Allah Ta'ala beli diri dia dan Allah Ta'ala beli harta benda dia. Apa ada lagi selain dari syurga? Tak ada apa. Syurga adalah benda yang paling mahal. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala, sesungguhnya barang yang dijanjikan oleh Allah adalah merupakan benda yang mahal. Syurga yang dijanjikan oleh Allah adalah benda yang mahal. Maka kita rebut ulang ni. Sebab itulah dalam ayat ini sebut tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugikan kita. Dan yang keduanya disebut juga agar Allah menyempurnakan kepada mereka balasan mereka dan menambahkan pada mereka daripada kurnianya. Allah bagi lagi gandaan. Orang yang baca Quran, orang yang semayang, orang yang infak, Allah Ta'ala akan gandakan lagi ganjaran dan balasannya. Lebih-lebih lagi lah dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala gandakan ganjaran untuk kita. Kalau biasa-biasa, hari biasa kita berjemaah dapat 27, tapi dalam bulan Ramadan Allah gandakan lagi ganjaran dan balasan. Hari-hari biasa kita baca Quran, satu ayat, satu huruf, 10 kebaikan kita akan dapat hari biasa. Tapi dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala akan gandakan ganjaran dan balasan untuk kita. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, anda nak ambil sikit je, last sikit. Kita kalau kita baca Quran,
Kita tengok di hujung ayat tu, kadang-kadang Allah datangkan sifat dia berbeza antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata Allah Maha Pengampun, sedangkan di sana banyak sifat-sifat kamalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Allah Ta'ala letak pengampun. Kenapa? Kadang-kadang kita baca Quran ada kesilapan dalam bacaan kita. Betul tak? Kadang-kadang dalam bacaan kita ada kesilapan. Dalam semayang kita ada kesilapan. Dalam kita bersedekah, kita bantu dan tolong agama Allah, kadang-kadang ada kesilapan, ada kesalahan. Maka Allah Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dan Allah Ta'ala tambah lagi Maha mensyukuri, syakur. Apa makna syakur? Syakur ialah Allah memberi ganjaran dan balasan kepada hambanya melebihi daripada apa yang hamba dia buat. Itu syakur. Syakur ialah Allah memberi ganjaran dan balasan kepada hambanya melebihi daripada apa yang hamba buat. Semayang 5 waktu saya semalam, makan 7 kali. Ini contoh lah kan, contoh. Baca Quran sejam, tidur 6 jam. Saya bayang tengok kalau Allah Ta'ala balas sama-sama lah, agak-agak lah. Baca Quran sejam, hang tidur bersejam je. Cukup sejam terjaga, tak boleh nak lena dah mata. Ambil buat. Tapi Allah Ta'ala syakur. Masya Allah, hebat. Jadi sahabat-sahabat ni rahmati Allah, dan satulah sekadar yang diizinkan oleh Allah untuk kita kongsi pada pagi ini. Jadi abang-abang, sahabat-sahabat, muslim-muslimat baca. Anda dah sediakan risalah, dan kalau siapa yang nak ada lagi, belakang tu pun baca juga. Sebab anda ada mahad, ada sekolah. Mungkin kalau kita ada rezeki lebih, kita boleh bantu dan sama-sama tolong insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk 'adlun fina qada'uk. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلت في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.